Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama dan semestinya kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan limpah kurnia daripada Allah, tuan-tuan, puan-puan, malam ini dapat kita bertemu di dalam majlis ilmu yang mana kata baginda Nabi, iza marartum bi riyadil jannah farta'u. Bila mana kamu melewati taman syurga, maka duduk singgah. Sahabat tanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa benda taman syurga itu? Jawab Nabi, halaqah zikir, majlis ilmu. Tuan-tuan, ini merupakan kali yang kedua saya sampai ke masjid ni. Kali yang pertama tahun 2015. Masa tu saya masih orang kata apa, tak kerja tetap lagi. Saya ingat lagi masa tu saya main nak kereta orang tua saya. Pagak ni pun tak ada lagi ni. Nikah pun tak lagi. Lah anak 3 tahun lah. Tak kata lama tak main tu. Alhamdulillah, satu masjid yang saya jarang guna ayat ni di semua masjid. Saya orang kata, Allah ustaz ni dia pergi masjid tu dia kata lagu tu. Tak, ayat ni saya jarang guna. Tapi masjid ni memang dia ada satu nilai. Dia ada satu nilai sentimental value sikit. Mungkin sebab orang lama kono, masjid lama ni dia ada satu aura dia. Kita jadi seronok. Kita jadi seronok satu macam. Macam dia rasa ada rasa satu nak habaq tak erti tuan-tuan, tapi dia jadi lagu sentimental tu, ada aura tu, no? Mungkin keikhlasan orang dulu buat dan sebagainya. Tuan-tuan, malam ini saya nak menceritakan kepada tuan-tuan, mengkongsikan dengan tuan-tuan sirah satu orang junjungan besar yang mana cerita tentang baginda, cerita yang paling patut kita ceritakan. Kisah tentang baginda, kisah yang paling patut kita kisahkan. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kisah yang akan saya ceritakan pada malam ini, saya kira tuan-tuan tahu dah. Cuma malam ni kita nak kembali mengenang, nak kembali mengingat semula, mengulang-ulang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar melekat di jiwa dan hati kita ni, insya-Allah. Tuan-tuan, Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata, inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi yuballighuni min ummati salam. Di sisi Allah ada sekumpulan malaikat yang berlegar-legar di ruang udara bumi ini, yang mana tugas malaikat itu adalah yuballighuni min ummati assalam, yang mana malaikat itu akan ambil selawat dan salam daripada umat aku ini, walaupun di ceruk mana pun umat aku itu duduk, dan akan dibawalah selawat itu kepadaku. Itu disebutkan dalam hadis yang mana status hadis ini sahih, yang mana kata Nabi, ada sekumpulan malaikat yang akan bawa selawat dan salam daripada umat aku ini terus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaat terbesar. Tuan-tuan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malam ni saya punya skop penceritaan saya nak pi daripada awal sampai the end lah. Tapi saya tak pi semua. Saya nak pi orang kata di setiap peringkat umur itu beberapa contoh hadis dan kisah, boleh tuan-tuan. Kita tak cover semualah, tapi kita akan ambil skop dia daripada awal sampai habis. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, pencarian tentang who is Muhammad ini telah berlaku lama. Itu poin dia. Penyebutan tentang satu orang lelaki yang bernama Muhammad ini telah pun berada ketika beradanya alam ini. Penantian, the waiting of Muhammad ini telah disebutkan oleh para nabi terdahulu lagi. Bahkan tuan-tuan, dia jadi begong, saya pun berasa begong kak. Nak kena buang ni kak? Boleh lah, saya buang. Saya pun nak berasa begong kak. Ingat saya seorang. Yang ni boleh? Yang ni saya sedap sikit. Dia sharp sikit, no? Dekat sikit, baik. InsyaAllah. Testing. Okey, terima kasih. Yang ni okey? Yang ni dia jadi sharp sikit, no? Tadi rasa jalan karaoke. Baik, yang ni okey sikit. InsyaAllah. Tuan-tuan,
penantian tentang Muhammad ini SAW disebutkan oleh para nabi terdahulu. Dalam Quran disebutkan Nabi Isa AS mengatakan kepada Bani Israel kan, yang mana inni rasulullahi ilaikum, kata Nabi Isa, aku ini rasul ke atas kamu, musaddiqan lima baina yaday yaumut Taurah, yang datang untuk membenarkan apa yang tertulis dalam Taurah Nabi Musa, ya. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan akan menyampaikan berita gembira tentang kedatangan rasul sesudah aku yang mana namanya itu Ahmad. Para nabi menyebutkan, para alam menantikan kehadiran satu orang lelaki mulia ini, tuan-tuan. Kalau kita buka dalam sirah, di dalam Syiar A'lamun Nubala pun ada, di dalam Sirah Rahiq Maktum pun disebut, dan beberapa syarah dalam Tuhfatul Ahwazi pun ceritakan bagaimana kisah. Kalau kita buka dalam fiqh sirah, Syekh Ahmad Ghazali yang merupakan guru kepada Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan kisah-kisah tentang Nabi pergi berniaga. Kemudian ada gerombolan orang-orang agama Nasrani ni yang menantikan Nabi. Menurut Syekh Ahmad Ghazali, kisah-kisah ini tak begitu kuat. Tetapi kalau dinilai menurut sirah dan dinilaikan dengan kajian-kajian rujukan kitab-kitab umat terdahulu, ada relevan, dia kuat. Sebab bersandarkan ayat Quran yang mana Nabi Isa dah peringat dah kepada Bani Israel itu akan datang seorang lelaki nanti ni, yang mana namanya Ahmad, yang sekian-sekian cirinya telah disebutkan. Selagi saya akan masuk, para sahabat satu dunia duk cari Nabi ni, ya. Dan bila Nabi Isa dah sebut macam tu, lelaki ini special, hebat, manusia yang nombor satu atas dunia dan semesta ini, maka semuanya menantikan baginda Nabi. Tuan-tuan, kita baca sejarah dalam dunia ini, bangsa Yahudi, bangsa Israel ini, dia duduk di Baitul Maqdis. Kemudian berlaku perpindahan masuk ke Mesir zaman Nabi Yusuf AS. Kemudian zaman Nabi Musa, mereka ditekan oleh kaum Qibti. Maka Nabi Musa bawa keluar daripada Mesir. Tentu pun tahu cerita tu kan, laut terbelah. Nak masuk ke Baitul Maqdis, kemudian mereka tak mau masuk. Terperangkap mereka dekat lembah Tih dalam tempoh yang lama. Berlaku banyak proses. Tapi nak habang kata, mereka tidak ada di Madinah. Mereka tidak ada di Yathrib. Tetapi ketika mana mendengarkan ciri-ciri tentang kehadiran lelaki mulia ini yang akan memerintah daripada bumi Yathrib, maka berbondong-bondonglah bangsa Israel ini datang ke bumi Madinah nak tunggu kehadiran Muhammad SAW ini, ya? Menantikan. Seluruh alam menantikan baginda, sedang baginda tak tahu ni. Yang satu dunia duk nanti baginda. Maisarah, satu orang pembantu kepada Siti Khadijah, menceritakan ketika mana aku menemani Muhammad dalam perjalanan perniagaan, bawa barang dagangan Siti Khadijah lah, ya? Aku merasa pelik sebab suasana hari itu sangat panas di padang pasir. Karavan orang berniaga ni berjalan nak pergi keluar berniaga ni, memang panas di padang pasir. Tetapi aku merasakan kenapa kumpulan kami ni tak rasa panas, sedangkan cuaca panas. Kenapa kumpulan kami tak rasa panas? Kemudian kata Maisarah, aku terdetik nak mendongak ke atas. Rupanya aku melihat ada sekumpulan awan yang memayungi kami. Ini disebut sebagai irhas. Satu kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada para Nabi sebelum jadi Nabi, disebut irhas. Selepas jadi Nabi disebut sebagai mukjizat, ya? Kalau Allah Ta'ala bagi kepada every single individu ataupun kepada particular individu, kepada sesuatu individu, disebut sebagai karamah. Kalau Allah Ta'ala bagi kepada sekumpulan, sekelompok, satu kampung dan sebagainya, disebut sebagai ma'unah, ya? Itu istilah dia. Maka kata Maisarah, dinaungi kami itu. Bahkan disebut dalam fiqh sirah, Syekh Ahmad Ghazali sebut, dan dia menukilkan katanya kisah ini, sirah ini adalah rujukan daripada catatan lama, tetapi kerelevanan untuk dia benar adalah sangat kuat, kata Syekh Ahmad Ghazali. Kisah yang mana pendeta tanya Abu Talib tentang siapa lelaki ni tu. Kisah tu juga disebutkan tuan-tuan dalam kitab-kitab sirah yang bagaimana orang-orang orang-orang Kristian Nasrani ni bukan Kristian lah, Nasrani ni dekat Syam, depa ada satu pokok. Ada satu pokok yang mana menurut kepercayaan depa, setiap nabi yang memang nabi, dia akan ada satu cetusan rasa untuk singgah di pokok tu sandak. Ya? Saya ulang lah, ini bukan hadis, tapi Syekh Ahmad Ghazali sebut dalam fiqh sirah, ini rujukan lama,
Tetapi kalau dinisbahkan dengan lapis ayat Quran dan riwayat yang lain, dia jadi kuat. Dia jadi taqwiyah, penguatan itu ada. Ini saya quote kata-kata Syekh Ahmad Ghazali dalam Fiqh Sirah. Sampai orang-orang Nasrani ni buat gereja di sebelah pokok tu. Semata-mata nak usah pokok tingkap. Siapa yang akan main yang sandak dekat pokok ni? Dan yang pastinya orang itu kena datang daripada arah Mekah. Kalau main daripada arah lain lah, main ikut belah-belah Penang Road ke apa kata ni, dia kena main ikut Mekah. Caravan yang main daripada Mekah sehingga kalau dia itu Nabi akan terdetik di jiwa dia untuk sandak asap di pokok tu. Ini kepercayaan mereka. Ya? Maka tuan-tuan, ditakdirkan Nabi Muhammad SAW ini singgah dan duduk sandak di situ. Maka pendeta yang bernama Buhairah ini memperhatikan siapa budak ini. Ya? Memperhatikan dia. Maka kata ni panjang lah. Bila sampai Buhairah tanya kepada tanya dalam Buhairah tengok rombongan itu, tanya para pengikut dia, rombongan ni daripada mana ni? Kata para petugas gereja ni, kata rombongan ni daripada Mekah. Wahai ustaz, panggil ustaz lah kot kan. Maka kata kat depa ni, malam ni rehat sini, kita jamu depa makan. Pasal Buhairah nak siasat. Sebab satu ciri dah ada dah, budak ni sandak dekat pokok ni. Ini kisah ni sebelum cerita Maisarah tadi tu. Cerita Maisarah tadi tu Nabi dah dewasa dah. Masa tu Siti Khadijah suruh Maisarah tengok Nabi. Cara macam mana Nabi uruskan keuangan, amanahnya Nabi macam mana. Sebab Siti Khadijah dah berkenan dekat Nabi. Yang saya nak cerita yang ni Nabi masa budak lagi. Ikut Abu Talib. Maka bila malam tu jamuan makan ni, maka tuan-tuan, pendeta ini tanya tentang Rasulullah ni, tentang Muhammad ini. Bila tanya tuan-tuan, tanya siapa penjaga dia. Maka Abu Talib kata saya. Maka pendeta ni tanya, siapa kamu dengan budak ni? Ya. Maka kata Abu Talib, saya ayah dia. Abu Talib sangat sayangkan Rasulullah. Dia takkan kata anak saudara. Dia akan anggap macam anak tuan-tuan. Anggap macam anak lah. Sayang sungguh-sungguh dekat Nabi ni. Bahkan Abu Talib adalah benteng Islam meskipun dia bukan Islam. Ya. Maka tuan-tuan, Abu Talib kata saya ayah dia, saya duk jaga dia. Maka kata pendeta ini, kalau demikian kau tipu. Tu dia tuan-tuan, terkejut. Macam mana Tok Guru boleh tahu? Macam mana pendeta ni boleh tahu saya murung? Sebab kalau betul engkau ada hubungan dengan dia, engkau pastinya bukan bapak dia. Sebab bapak dia telah meninggal ketika mana dia dalam kandungan lagi. Lagi terkejut Abu Talib. Lagu mana dia boleh check muka dia Facebook pada zaman tu? Boleh check, boleh tahu. Bahkan siapakah engkau? Kata Abu Talib, saya bapa saudara dia. Kalau demikian engkau bapa saudara dia, engkau pasti Abu Talib. Itu kan? Dia kejut Abu Talib ni. Maknanya dunia menantikan Rasulullah. Ada yang menantikan Nabi dalam keadaan sedar dan memang menunggu. Dan ada yang menantikan Nabi dalam keadaan dia tak sedar yang dia sedang menantikan Nabi. Saya akan buktikan. Tuan-tuan, dunia menantikan baginda. Nabi terima wahyu pertama. Kalau kita buka dalam sirah, beberapa hari sebelum Nabi mula terdetik nak pergi naik ke Gua Hira ni, Nabi dapat mimpi yang Nabi tak apa sedap badan. Maka Siti Khadijah beritahu kat Rasulullah, kat Nabi, tak apalah kalau you need some space, silakan, tak ada masalah. Ini isteri yang baik. Ya. Maka tuan-tuan, Nabi keluar duduk di Gua Hira sebab Nabi tak selesa dengan budaya Arab jahiliah masa tu yang menindah wanita, yang menipu jual beli, yang berjudi, yang berzina, yang mabuk. Nabi tak suka dengan benda tu. Nabi tak suka. Tuan-tuan buka dalam Syama'il Muhammadiyah, Nabi dah cerita, pernah ketikanya aku teringin nak pergi tengok apa yang orang Mekah, orang Arab ni duk menyanyi, duk menari sangat ni. Nabi tengok apa yang mereka duk buat dekat mereka punya gig ni. Nabi kata bila aku sampai, Tuhan campakkan rasa mengantuk, aku terlena. Bila aku bangun pagi, habis dah. Pergi pula kali kedua, sampai tak dan tengok function lagi, band tak ada naik lagi. Terlena Nabi. Jaga-jaga, habis dah. Allah Ta'ala pelihara Nabi daripada majlis-majlis macam tu. Maknanya majlis-majlis yang lara Nabi nak try pergi tengok, terlena Nabi. Kita kena ukur dengan diri kita. Kita lagu mana? Majlis lara, majlis ilmu yang mana nak terlena? Tuan-tuan, Nabi duduk di Gua Hira. Yang ni saya nak ringkaskan pasal tuan-tuan pun tahu. Malaikat Jibril mai, Nabi pun dapat Malaikat Jibril suruh doa, suruh bacakan. Nabi kata, "Ma ana biqari," aku tak boleh baca 3 kali. Malaikat Jibril ulang.
Kemudian malaikat Jibril sambung sampai habis ayat 5 tu. Maka Nabi turun. Dan Nabi turun sampai ke rumahnya. Nabi suruh Siti Khadijah selimut. Zammiluni, zammiluni. Siti Khadijah tuan-tuan, untuk para ibu, isteri yang baik, ibu kita ni. Nabi keluar lama, berkhaluah di Gua Hira, turun-turun dalam keadaan peluh, tak mau cakap apa dah, cuma yang Nabi mampu cakap, selimutkan aku, selimutkan aku. Isteri yang baik, Siti Khadijah, tak cakap banyak, ambil selimut. Dia tak cakap bingang, amboi mak 3 hari keluar tak balik mai tak kata apa, terus nak suruh selimut je ni. Tak. Nanti dulu, suami aku tengah risau, suami aku tengah ada masalah ni, suami aku ada tengah berungsing memikirkan sesuatu, ada sesuatu pengalaman yang sedang dia lalui tadinya. Tak apa, tenangkan dia dulu, esok baru aku tanya. Ini Siti Khadijah. Tak cakap banyak tuan-tuan, ibu kita Siti Khadijah selimutkan Nabi, tenangkan Nabi. Lama kelamaan Nabi rasa tak sedap duduk dan Nabi cerita kepada Siti Khadijah. Nabi bimbang, Nabi disihir, disebut dalam fiqh sirah. Maka tuan-tuan, saya nak kuat jawapan Siti Khadijah. Dia kata dekat Rasulullah, ya Muhammad lah kot nama satu tu. Saya tak jumpa nak panggil apa. Orang sebaik kamu, mana mungkin orang nak sihir? Sebab lelaki yang bernama Muhammad ini bukan sahaja disayangi oleh Abu Talib dan Siti Khadijah, bahkan disayangi oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan Umayyah bin Khalaf. Semua sayang kat Rasulullah. Tak ada orang yang tak sayang dekat Nabi di Mekah masa tu. Mana mungkin orang tak sayang? Rupa parah, cantik, akhlak elok, amanah, jaga reta orang, tak pernah kurang satu sen pun. Ini Rasulullah. Mana mungkin orang tak sayang? Maka kata Siti Khadijah, orang sebaik kamu takkan ada orang nak sihir. Ini mungkin ada petanda yang baik. Jom, saya bawa abang pergi rumah sepupu saya, Waraqah bin Naufal. Tanya dia, kok dia tahu dia ni pendeta lama ni, orang ahli kitab lama ni. Pergi jumpa dia. Bila jumpa tuan-tuan, cerita salah satu yang Nabi lalui, kata Waraqah bin Naufal, sesungguhnya yang datang kepada kamu Muhammad, sesungguhnya yang datang kepada suamimu Khadijah adalah Namus, malaikat yang sama yang datang kepada Musa dan Isa. Sesungguhnya Muhammad ini adalah Rasul akhir zaman yang disebutkan dalam beberapa banyak kitab terdahulu, yang disebutkan oleh para Nabi terdahulu, yang dinantikan oleh seluruh alam. Kata Waraqah bin Naufal, bergembiralah kerana suamimu ini adalah lelaki pilihan Tuhan yang disebutkan sejak bermulanya alam ini. Muhammad adalah that person, Rasul yang dinantikan itu. Kata Waraqah, semangat Waraqah. Lepas tu Waraqah bin Naufal sengap-sengap dan mengalir air mata dia. Maka kata Waraqah lepas tu, ketahuilah wahai Muhammad, engkau akan diperangi dan dimusuhi oleh kaummu. Nabi tanya, apakah aku akan diusir oleh kaumku? Waraqah mengangguknya. Dan kata Waraqah, demi Allah, sekiranya turun wahyu yang nanti, yang next wahyu, yang merintah agar keluar dakwah. Sebab wahyu pertama belum lagi. Wahyu pertama baru suruh baca. Perhati dulu, usah dulu baca. Bukan suruh pergi keluar dakwah lagi. Sekiranya telah turun wahyu itu nanti untuk engkau keluar dakwah, sekiranya engkau ditentang oleh kaummu, sekiranya aku masih muda, akulah yang akan menjadi bentengmu yang paling depan dan paling setia. Cuma aku risau aku tak sempat dan tak mampu, kata Waraqah. Dan Waraqah antara yang mengimani awal Rasulullah ni. Dan disebut dalam kitab sirah, Nabi pernah bermimpi Waraqah bin Naufal. Sebab Waraqah tak lama lepas tu dia meninggal dunia. Sengaja Allah Ta'ala tundakan kematian Waraqah sebagai asbab untuk dia memberitahu Nabi, engkau ini siapa. Sebab tu tuan-tuan, apa yang Tuhan atur dalam hidup kita ini pastinya ada tujuan dan sebab dia. Kanan atau kiri, depan atau belakang, atas atau bawah, Tuhan tentukan kehidupan kita ini. Di penghujungnya pastinya ada sebab kenapa dahulunya Tuhan condong dan konorkan hidup kita. Tuhan takdirkan kita ditukar kerja ke Kuala Lumpur. Mungkin ada sebab. Tuhan mungkin nak temukan kita jodoh di sana. Tuhan berhentikan kita kerja di sini. Memanglah sebab dunia. Tapi takdir itu tak terlepas daripada Tuhan. Mungkin ada asbab Tuhan nak angkat kita ke tempat kerja yang lebih mahal gajinya. Pasti ada sebab. Pasti ada sebab. Tuan-tuan, Allah Ta'ala takdirkan tuan-tuan memegang amanah untuk mewarisi masjid yang bersejarah ini. Pastinya ada sebab. Tuhan takdirkan demikian dan demikian. Maka tuan-tuan, bila Nabi dapat perintah untuk
sampaikan dakwah. Antara yang awal yang ikut Nabi, tuan-tuan pun tahu Siti Khadijah, kemudian Sayyidina Abu Bakar, ini disebut sebagai golongan sabiquna awwalun. Kemudian apa nama ni, Sayyidina Ali, Zaid bin Harisah, Abu Ubaidah Al-Jarrah, antara yang awal. Tuan-tuan, nak bagi tahu betapa Rasulullah ini disayangi, saya cuba nak bawa satu dua contoh kisah. Kisah Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini, dia adalah hamba yang dihadiahkan kepada Nabi. Kan? Tuan-tuan pun tahu. Asalnya Zaid bin Harithah ini, dia ayah dia orang luar. Ayah dia orang luar. Cerita dia panjang yang mana dia dijual lah. Poin dia adalah dia dijual, kemudian dibeli, dijadikan hamba, dihadiahkan kepada Nabi. Nabi sayang kat dia. Dia budak, Nabi sayang kat dia. Ayah dia ni, yang kata Harithah ni, berapa lama duk cari dia ni. Berapa lama duk cari Harithah yang hilang ni. Katalah 3-4 tahun umur dia kan. Zaman tu zaman kita sayang sungguh-sungguh kat anak kita ni. Kan? Duk cari ni tuan-tuan. Anak umur 16, 17, 18 dah start pandai melawan kita. Mungkin kita tak apa nak teringat. Kan? Tapi kalau anak umur 3-4 tahun, zaman duk tengah baik, duk tengah manja, ingat tuan-tuan. Pi mana pun ingat kat anak dulu tu. Ya, bukan teringat kat orang rumah sangat, teringat kat anak tu. Tak boleh tengok kalau dia sedih ke dia sebab, tak boleh tengok. Kadang-kadang kita tewas dengan anak-anak tu. Kan? Minta nak beli coki-coki lah, lollipop lah, apa kita jamu. Padahal kita tahu tak elok tu kesihatan dia. Tapi kita tewas dengan rayuan dia. Anak tu, kita anak tu. 3-4 tahun ni umur yang kita tak tahu nak habang lah. Sonok main, sonok manja dengan mereka kan. Hilang ketika itu. 3, 5, 6 tahun macam tu, muda. Kemudian dibawa ke Mekah dan mereka tak tahu dia di mana. Rasulullah jaga dia. Jadi hamba Rasulullah sayang macam anak, nak angkat Nabi lah. Sampai di Mekah ketika itu mereka mengelarkan Zaid bin Muhammad. Zaid ni anak siapa? Anak Muhammad. Sampai tuan-tuan, satu ketika ayah dia dapat info yang Zaid ini ada di Mekah bersama seorang lelaki yang bernama Muhammad, anak kepada Muhammad dan Siti Khadijah ni. Maka ayah dia ini pi ke Mekah daripada kejauhan dengan abang dia, dengan anak sulung dia, pi cari Zaid ini. Cari satu pintu demi satu pintu di Mekah dengan bawa duit yang sangat banyak, sampailah jumpalah rumah Rasulullah ni. Bila jumpa tuan-tuan, tanya, ada di sini ada anak sekian-sekian anak, sekian-sekian ciri. Tak Zaid ni tuan-tuan, saya minta maaf sebut. Kita tak hina sahabat, tapi ni fizikal memang tak apa nak elok. Tak berapa nak elok. Ada tak sekian-sekian fizikal ini? Ada. Keluar Zaid, memang anak dia, dan Zaid ini kenal ayah dia. Punya menangis ayah Zaid ni, Harithah ni punya menangis, rindukan anak. Duk ingat hilang di mana dah, jumpa balik. Maka Harithah kata, berapa harga budak ini kamu beli dulu anak aku ni, aku nak bayar balik, aku nak balik. Berapa banyak pun yang tuan letak, saya sanggup bayar. Ini anak kandung saya rindu dekat dia. Zaid tengok ayah kandung dia tuan-tuan, budak kecil, lama tak jumpa ayah kandung dia ni. Tiba-tiba depan pintu rumah dia, ayah kandung dia. Nabi okey. Maka Nabi okey tak apa, tanya Zaid. Tuan-tuan, jawapan Zaid adalah apa? Ayah, cik tak mau balik. Cik nak duduk dengan ayah Muhammad ini, dengan Rasulullah ni, saya nak duduk dengan Muhammad ini. Terkejut kawan-kawan yang ikut ayah dia ni. Wahai Zaid, hang makan apa dia begini? Aku ayah kandung kamu. Ayah kandung, kenapa kamu rather than pilih dia? Kata Zaid, kalau ayah pun duduk tempat saya, ayah pun akan buat benda yang sama. Dia tak layan saya macam budak suruhan, dia layan saya macam raja ni. Nabi dengar tuan-tuan, Nabi punya seronok tu. Nabi punya seronok sampai sembelih beberapa kambing. Contoh dalam sirah. Nak habang kata Nabi layan orang tu sampai tahap anak orang lain mai duduk di rumah Nabi, jadi anak angkat Nabi. Bila disuruh pilih antara bapa kandung dia dengan bapa angkat dia, yakni Nabi, dia pilih Nabi. Budak. Nak bagi tahu betapa macam mana Nabi layan. Anas bin Malik, antara yang banyak riwayat hadis. Kan mak dia serahkan dia kepada Nabi. Mak dia pergi jumpa Nabi, kata, ya Rasulullah, ketika mana orang-orang Ansar bagi macam-macam harta, bagi macam-macam benda hadiah dekat Nabi, saya tak ada apa nak bagi. Ni anak saya bagi kat Nabi. Jangan layan dia macam jangan layan dia baik-baik, layan dia macam hamba, tak apa. Tapi kata Anas bin Malik,
sepanjang berapa tahun? 10 tahun aku duduk dengan Nabi. Nabi tak pernah sebut pun kat aku, kata Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, satu ketika Nabi suruh aku buat satu kerja. Aku keluar pergi main, aku terlupa kerja tu. Petang aku balik, Nabi tanya, Anas, buat tak lagi? Kata Anas, lupa ya Rasulullah. Nabi senyum, Nabi geling kepala, Nabi keluar, Nabi pergi buat kerja tu. Tuan, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disayangi oleh semua, yang dinantikan alam ini. Tuan-tuan, bila mana Nabi dapat, orang kata perintah dakwah ini, Nabi menyebarkan dakwah di Mekah. Ketika itu yang sangat memberi tentangan adalah geng-geng itulah, Abu Jahal and the gang. Antaranya juga Sayyidina Umar juga masa tu sebelum masuk Islam. Sayyidina Umar pernah cerita dia pernah berniat nak pergi bunuh Nabi, tuan-tuan. Tapi dia pergi usaha Nabi semayang, ada satu peristiwa yang menyebabkan dia tak jadi. Yang Nabi semayang baca sedar. Sayyidina Umar kata dia ni boleh jadi orang yang syair ni. Ya. Maka Nabi sebut dalam setengah semayang tu, bukan dia syair. Terkejut Sayyidina Umar. Macam mana Muhammad boleh tahu apa dalam hatiku ni? Pasal Sayyidina Umar duk mengendap ke belakang. Dan Sayyidina Umar terdetiklah hati dia, kalau bukan syair ni mesti Tok Bomo punya. Ni mesti ucapan orang kahin. Kahin ni Tok Bomo lah. Nabi sambung dalam sembahyang tu surah, kebetulan surah tu juga. Wa ma huwa biqaulin kahin. Ini bukan kata-kata orang Tok Bomo. Terkejut Sayyidina Umar. Tak jadi dia bunuh malam tu. Dia pendam hasrat dia lama sampai esok tu cerita yang mana Abu Jahal kena tibai dengan Sayyidina Hamzah. Abu Jahal malukan Nabi, Sayyidina Hamzah tak ada masa tu. Kan? Sayyidina Hamzah balik, orang beritahu kat Sayyidina Hamzah, anak saudara kamu Muhammad dimalukan oleh Abu Jahal. Kan? Cerita dia panjang, tapi nak abang kata Sayyidina Hamzah pergi buat depa. Sayyidina Hamzah masuk Islam. Maka Sayyidina Umar jadi marah. Dia nak pergi buat Nabi. Masa tu ada orang larang, orang kata, wahai Umar, kenapa engkau nak buat Muhammad sedangkan adik engkau pun Islam? Adik engkau pun ikut dia. Itu yang Sayyidina Umar dia reverse pergi rumah adik dia tu. Dan itu membawa kepada Sayyidina Umar baca surah Taha tu kan. Baca surah Taha tu, kemudian dibawa jumpa Nabi. Bila dengar kata Umar yang gagah nak mai jumpa Nabi di rumah Arqam bin Abi Arqam ini, pasal Umar nak mai tu, orang ni pakai ketak dah. Para sahabat yang ada ni ketak dah. Pakai duk risau dah Umar nak mai. Padahal Nabi dah pernah doa. Allahumma a'izal Islam bi Umarain. Ya Allah, kuatkan Islam daripada salah satu Umar. Ya, kuatkan Islam dengan salah satu Umar ni. Tak, kalau bukan Umar Al-Khattab, satu lagi Umar Abu Jahal ni. Ya, Umar Al-Khattab terpilih. Tuan-tuan, bila Sayyidina Umar nak mai rumah ni, sahabat-sahabat pakai duk risau dah. Sayyidina Hamzah steady. Sayyidina Hamzah kata tak apa. Dia mai cara elok, kita sambut cara elok. Dia mai cara tak elok, pedang aku duk tunggu dia. Nabi steady. Sayyidina Umar masuk, Sayyidina Umar kata, aku faham sastra Arab. Orang tak boleh tipu aku sastra Arab. Orang kono kok mana pun i'rab ke nahwu surah apa, aku tahu. Tetapi apa yang aku baca tadi ni bukan sastra. Ini kalam daripada Tuhan yang sebenar. Maka dia mengucapkan kesaksian bahawasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad pun suruh Allah. Tuan-tuan, bergembira di rumah masa tu. Sampai satu tahap, satu masa, Sayyidina Umar tanya Rasulullah, ya Rasulullah, apakah yang kita sedang buat ini benda yang betul ataupun salah? Ini menarik untuk dunia hari ini. Maksudnya agama yang kita anuti ini agama yang betul ke salah? Sayyidina Umar tanya. Sebab masa tu tuan-tuan, bila Sayyidina Umar masuk Islam, Islam dah kuat, tetapi masih sembunyi-sembunyi sebab pengaruh tak banyak. Masih lagi ada tokan-tokan besar di Mekah ni yang duk pukul orang Islam ni. Berlaku pemboikotan dan sebagainya. Sampai satu tahap Umar tanya, ya Rasulullah, apa yang kita anuti ini, yang kita jalani hari-hari ini, bermaksud Islam ini, betul ataupun salah? Nabi kata betul ya. Kalau betul, kenapa kita kena sembunyi? Kalau betul, kenapa kita kena beralah dan diam? Nabi tak jawab. Maka Umar kata, boleh tak saya nak pimpin kita keluar pergi semayang tengah-tengah Kaabah biar orang tengok sikit. Kalau kita betul, apa kita nak takut? Nabi tak larang Sayyidina Umar. Maka keluar tuan-tuan orang Islam masa tu tak ramai, tapi keluar semayang depan Kaabah.
Yang mana di hujungnya ini Sayyidina Hamzah, di hujungnya ini Sayyidina Umar. Siapa berani tegur? Allah Ta'ala kuatkan Islam dengan dua lelaki ini. Nah, Islam makin kuat masa tu tuan-tuan. Tetapi dengan kuatnya Islam itu, tentangan pun makin kuat. Itu kira cerita masa Islam kuat tuan-tuan. Saya terlepas dari ni. Yang sebelum Sayyidina Umar masuk apa semua ni, zaman Nabi seorang-seorang masa tu tuan-tuan. Tuan-tuan pun tahu kisah ni di Taif tu. Yang Nabi dah dakwah seluruh orang Mekah tak mau dengar. Nabi pergi Taif dengan harapan mungkin orang Taif hati lebih lembut kot. Kan? Dengan harapan. Nabi pergi Taif tuan-tuan, satu pintu demi satu pintu Nabi ketuk. Semua pintu itulah mengusir Nabi dan tak mau terima seruan Nabi. Nabi sangka orang Taif lebih lembut, lebih terbuka hatinya untuk menerima Islam. Sebaliknya bahkan orang Taif lebih teruk sebab seorang pun tak mau. Tak cukup dengan tak mau, mereka menghina Nabi. Sampai tuan-tuan sebut dalam kitab, Nabi sampai merayu habaq ke orang Taif, wahai penduduk Taif, kalau tak mau terima seruan aku ini tak apalah. Cuma tolong jangan pergi cerita kat orang Mekah yang aku mai sini. Tuan-tuan sampai tahap tu tuan-tuan. Masa tu tuan-tuan Nabi dengan Zaid dia. Sahabat-sahabat lain pun tengah susah, masa tu tak ramai lagi. Tolonglah orang Taif. Tak apalah kalau tak mau terima. Sedangkan Nabi ketuk pintu bukan minta yuran. Nabi ketuk pintu tawarkan syurga. Tak mau terima. Dengar pun tak mau. Tuan-tuan, penduduk Taif berkhianat. Tak cukup dengan mereka usir Nabi, mereka kumpulkan budak-budak kecil untuk beratok buat benteng. Di kiri dan kanan Nabi baling batu masa Nabi on the way nak balik. Penghinaan apakah ini tuan-tuan? Kita nak balik, duduk di kampung orang, kiri dan kanan kita budak-budak pakai duk tuju batu kat kita. Nah? Terkena Nabi, darah mengalir daripada tubuh Nabi keluar, menyebabkan kemurkaan Allah Ta'ala. Datang malaikat Jibril beritahu, ya Muhammad, beritahu dekat aku bukit yang mana nak aku hempuk atas kepala mereka. Nabi kata, semoga dikeluarkan daripada tulang sulbi mereka ini keturunan-keturunan yang baik dan beriman. Doa Nabi makbul tuan-tuan. Hari ini Taif satu patuh Islam. Zaman Sayyidina Abu Bakar, kita berhadapan dengan dua masalah. Yang pertama, golongan yang ikut Nabi palsu, Musailamah Al-Kazzab. Yang kedua, golongan yang tak mau bayar zakat. Masalah tuan-tuan, orang pakai tapi masjid, orang tak mau bayar zakat, orang pakai murtad. Tetapi di only kawasan yang satu patuh bersih, tidak ada masalah murtad dan zakat, Taif. Kerana doa Nabi itu, kerana kesabaran Nabi itu. Nabi kata, likulli nabiyyin da'watun da'aha li ummati wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Setiap nabi itu ada doa yang Tuhan sediakan kuota khas, yang mana doa itu boleh digunakan untuk didoakan kepada umat. Semua Nabi dah guna dah. Dan kebanyakan doa itu adalah azab. Untuk Nabi Hud, kaum Ad kena ribut. Untuk kaum Samud, kena petir. Untuk kaum Nabi Nuh, kena banjir. Banyak. Tetapi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa in ikhtaba'tu da'wati. Hak beda aku simpan. Aku kena teruk. Umat aku baling aku dengan batu. Letak najis unta atas belakang aku. Kena fitnah, kena sihir. Aku simpan. Aku tak mau doa. Sebab aku nak simpan, aku nak guna di hari akhirat. Bukan sebagai azab, tetapi syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Sebagai syafaat. Instead of azab, that kuota itu Nabi nak guna sebagai syafaat di hari kiamat. Ini syafaat teragung Nabi. Pengorbanan baginda Nabi SAW. Nabi dalam keadaan terjengkek-jengkek berdarah, tubuh Nabi itu ditemani oleh anak angkat Nabi yang kecil. Pulang daripada Taif, bersandar sebentar di pokok. Nabi mengenangkan kehidupan Nabi, sungguh sunyi, sungguh tak nampak perjalanan. Dalam satu hadis tuan-tuan, Siti Aisyah tanya Nabi, ya Rasulullah, sepanjang pengalaman abang ni, sepanjang pengalaman Rasulullah berdakwah ni, yang manakah yang paling tak boleh lupa? Nabi kata momen yang tu, momen balik Taif tu. Sebab ketika tu Nabi rasa macam, ya Allah, sukarnya perjalanan ini. Kat mana aku nak talah? Kat mana aku nak talah bahasa KL apa? Tuju kot no? Tuju. Ke mana aku nak tuju ni?
Nabi bersanak di pokok seorang-seorang, petang ditemani anak angkatnya yang kecil, berdarah tubuh Nabi terjengkit-jengkit selepas dihina oleh anak-anak kecil dari penduduk Taif. Seorang-seorang Nabi bersanak di pokok. Nabi kata, Ya Allah, Allahumma ashku, Ya Allah, kepada kamulah aku mengadu. Kepada kamulah aku mengadu dha'fa quwwati, kelemahan kekuatanku ya Allah. Wa qillatu hilwati, dan kurangnya hilah aku, maknanya strategi aku. Wa hawani 'alan nas, dan kehinaan aku ni atas seluruh pandangan manusia. Seluruh pakaduk kata Muhammad itu gila dan sebagainya. Kepada kamulah ya Allah aku mengadu ya Allah. Lemahnya diri, lemahnya kudrat, kurangnya strategi dan hinanya aku di mata manusia ya Allah. Nabi minta ke Allah macam tu. Masa tu Nabi rasa, ya Allah, tak tahu nak kata apa dah ni. Di Mekah orang buang, di Taif orang halau pun pukul. Kepada kamulah Allahumma anta arhamur rahimin wa anta rabbul mustada'afin wa anta rabbi ila man takiluni ya Allah. Engkaulah Tuhan yang maha penyayang ya Allah. Engkaulah Tuhan orang-orang yang lemah ya Allah, yang ditindas ya Allah. Engkau ini Tuhanku ya Allah. Ila man takiluni, kepada siapakah akan engkau campakkan diriku ini ya Allah. Berdoa macam tu. Ya. Ila ba'idin yatajahamuni, adakah kepada musuh yang jauh yang membenciku, au ila aduwin malaktahu amri, ataupun kepada musuh yang dekat yang engkau jadikan mereka itu menguasai urusanku, iaitu penduduk Mekah. Kepada siapa ya Allah? Masa tu tuan-tuan, pasal tu Nabi kata Nabi tak boleh lupa sejarah tu. Masa tu rasa macam jalan ni tak nampak dah nak tahu ke mana ni. Tetapi Allah Ta'ala tidak pernah membiarkan kekasihnya. Tu poin dia. Kita pun tuan-tuan macam itulah. Akan sampai satu pada masanya tuan-tuan, kita akan termenung, kita akan rasa blank kehidupan kita. Plan kita hilang, tak ada, tenggelam punca. Yakin pada Allah Ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Taqwa pada Allah, Tuhan tunjuk pintu keluar. Nah, tuan-tuan, berlaku peristiwa hijrah. Yang tu kita kena cerita mal hijrah. Tapi saya nak beritahu, bila berlaku peristiwa hijrah, masing-masing dengan tugas masing-masing lah yang tu. Nanti kita cerita yang lain yang tu. Tapi saya nak beritahu para sahabat hijrah. Nabi sembunyi-sembunyi dengan Sayyidina Abu Bakar. Ada sahabat yang sembunyi, ada sahabat yang terang-terang macam Sayyidina Umar. Ya? Sekadar kata Sayyidina Umar, siapa yang nak tengok isteri jadi janda, anak jadi yatim, mai lawan saya. Kan? Aku nak ikut Muhammad. Nabi sampai Madinah. Tuan-tuan, Allah Ta'ala rakam dalam Quran bagaimana kesusahan para sahabat ni. Lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhrijuna min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Orang-orang yang miskin dalam kalangan muhajirin ini yang keluar daripada rumah mereka, tinggalkan segalanya. Keluar tinggalkan rumah, harta benda dan keluarga yang tak mau ikut Islam, ditinggalkan dan tak tahu nak jumpa balik bila, tak tahu. Tetapi yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, kerana nak redha Allah, depa rela tinggalkan segalanya tuan-tuan. Kita keluar pergi masjid, sekerat jalan dah, teringat telefon tinggal di rumah, patah balik. Baru telefon. Tetapi mereka tinggalkan bukan kata rumah dan kata benda, keluarga pun ditinggalkan dan tak tahu nak jumpa balik bila ni. Kerana redha Allah. Ikut Nabi pi. No? Bagaimana para sahabat ini tidak terbilang? Ya, kasih sayang Nabi dengan mereka ni tuan-tuan. Ketika mana berlaku perang Badar. Ya? Ketika mana berlaku perang Badar tuan-tuan, sejarah dia. Mereka ni nak kena berhenti dah. Lepas setengah boleh nak? Baru perang Badar ni. Jauh gitu. Tuan-tuan, sejarah dia, para sahabat ni jumpa Rasulullah. Bagi tahu yang Abu Sufyan and the gang ni nak pergi jual barang-barang orang Islam yang tinggal hari tu ni. Boleh tak ya Rasulullah, kami nak pergi ambil balik? Nabi tanya para sahabat, apa nak ke? Nak. Pasal kami main di Madinah ni tinggal habis semua. Orang Ansar bagi semua kat kami. Kami pun nak bagi balik lah. Okey? Kita siap, kita pergi intercept mereka punya rombongan. Dalam keadaan tak ready tuan-tuan. Dalam keadaan tak ready. Bahkan maaf sebut dalam masjid, ada sahabat yang malam tadi itu, bukan malam tadi lah, lepas subuh macam tu ada hubungan dengan isteri, tak sempat mandi lagi.
turun pi. Sebab semangat nak ambil harta, nak ambil balik, nak tuntut balik ni. Saya cakap ada dalil lah. Quran turun, ayat Quran cerita pasal wa yunazzilu minas sama'i ma'an fayutahhirukum bih. Allah Taala turun hujan daripada langit yang menyucikan kamu. Dalam syarah sebut ada di antara sahabat yang masa tu badan tak cuci. Turun ayat hujan tu bagi cuci badan apa? Tu cerita dia. Tuan-tuan, bila sampai tuan-tuan, rupanya geng-geng Mekah ni depa info lagi awal, depa ready lagi banyak tentera. Maka masa tu orang Islam 313 orang plus minus ni, sebab dia ada berbeza, ada kata 313, ada kata 315, ada kata 317, tapi yang paling kuat 313. Tapi sebenarnya semua tak salah. Kenapa yang jadi berbeza? Metod pengiraan. Ada orang kira sekali dengan spy, ada orang kira tak termasuk Nabi. Itu jadi beza. Sebab tu kita hormat ulama dahulu, semua tak salah. Tetapi manhaj cara mereka kira tu yang berbeza. Baik. Hari ni orang kira nak bergaduh ya, kan? Lah bukan masa nak bergaduh tuan-tuan. Lah masa bersatu. Kita sekarang pasal topi pun bergaduh. Kan? Tak mau cerita lah, bergaduh lagi tak apalah, biar lah. Masing-masing pandangan lah. Cuma jangan bergaduh lah, tu poin saya. Di Perancis kan, orang Perancis buat macam kat orang Islam tu. Allahu Akbar. Saya nak pergi yang tu juga lagi. Tapi lepas 14 dah, saya ada lagi 16 minit. Saya cuba. Tuan-tuan, perang Badar ni 313 nak lawan 1000 orang yang lengkap bersenjata. 313 ni turun bukan dengan niat nak perang, turun nak ambil kereta nak balik ya. Tiba-tiba kena berhadapan dengan tentera. Takkan nak patah balik. Maka ketika ni tuan-tuan, Nabi doa sungguh-sungguh ke Allah Taala. Dengan ayat hujan tadi tu menyucikan diri mereka dan mencampakkan kepada mereka rasa ketenangan. Esok nak perang Badar, malam ni kata para sahabat yang menukilkan kisah ini, antaranya Sayyidina Ali, antaranya Sayyidina Abu Bakar pun ada juga, Ibnu Abbas pun ada juga cerita yang kata malam tu kami mengantuk. Esok nak perang 300 orang nak lawan 1000 yang lengkap bersenjata, malam tu kami boleh tidur lena. Kata Sayyidina Ali, sebut dalam hadis, kata Sayyidina Ali, laqad ra'aituna wa ma fina illa naimun. Aku melihat pada diri kami pada malam Badar itu tak ada seorang pun di antara kami melainkan semuanya lena. Illa Rasulullah, melainkan Rasulullah seorang. Di mana Nabi? Tahta syajaratin. Nabi seorang-seorang, kata Sayyidina Ali, di bawah pokok nun di hujung kemah tu. Semua sahabat Allah Ta'ala campak mengantuk. Nabi pun supposed to mengantuk. Tetapi kerana cinta Nabi itu, Nabi gagahkan juga. Sayyidina Ali kata kami semua lena. Tapi nun di hujung sana, Nabi dia seorang tak tidur. Tahta syajaratin yusalli wa yabki hatta al-asbah. Kata Sayyidina Ali, Nabi buat apa? Di bawah pokok seorang-seorang, Nabi sembahyang, yusalli. Berulang-ulang sembahyang. Waya beki. Dipakai mudhari' tu, maksudnya berulang Nabi buat. Nabi sembahyang, menangis doa, habis bagi salam sembahyang, menangis doa, bangun pula. Tak berhenti hatta asbah, sampai subuh. Sampai Sayyidina Abu Bakar bangun tengok Nabi dia sembahyang lagi. Tidur balik. Bangun pagi tengok lagi, sembahyang lagi, tidur balik. Sampai Sayyidina Abu Bakar pergi dekat Nabi. Kata, ya Rasulullah, sudahlah. Allah Ta'ala pasti akan memenangkan orang Islam. Tidurlah, rehatlah. Esok kita nak perang. Nabi tidak menurunkan tangan baginda, mendoakan kerana risaunya Islam ini akan lenyap dan risaunya sahabat-sahabat baginda akan meninggal, akan sakit. Itu sayang Nabi kepada sahabat dan Islam. Tuan-tuan, dalam hadis yang lain tentang perang Badar, Sayyidina Ali juga riwayat kata, laqad ra'ayna fi yaumi badrin. Aku melihat pada diri kami pada hari Badar itu, nahnu naluzu bi Rasulillah. Kami semua ni berselindung di belakang Nabi. Tuan, manja sahabat dengan Nabi ni. Pada hari Badar itu, kata Sayyidina Ali, aku melihat demi Allah, kami duduk berselindung belakang Nabi. Ibarat kami ni anak-anak kepada ayah yang kepung, duk jaga anak-anak dia ni. Kata Sayyidina Ali, wa huwa aqrabu minal musyrikin, wa huwa aqrabuna minal musyrikin. Dan sesungguhnya Nabi dah paling dekat dengan orang musyrik berbanding kami. Maknanya tidak ada orang yang lebih Nabi. Nabi tak izinkan. Sebab Nabi nak jaga semua duduk belakang Nabi. Dalam perang Badar, ini hadis sahih tuan. Saya quote mana ni hadis sahih Muslim. Ni duduk belakang Nabi ni. Kata Sayyidina Ali, kami duduk belakang Nabi.
Dan Nabi lah yang paling dekat antara orang Islam dengan orang musyrikin. Nabi yang jadi benteng kami. Wa kana min asyaddin nas yauma izin ba'sa. Dan kata Sayyidina Ali, sesungguhnya orang yang paling kerja keras dalam perang Badar tak ada orang lain, Nabi SAW. Begitu Nabi nak jaga para sahabat dan Islam. Tak cukup hebat dan mulia ke insan ini, tuan-tuan. Nah, dalam perang Badar itu menyaksikan Abu Ubaidah Al-Jarrah terpaksa membelah putus dua kepala ayah dia. Dia nak elok ayah dia orang Mekah, musyrikin. Dia nak elok tapi ayah dia mai. Dia nak elok ayah dia mai. Lah dia tabah putih dua kepala ayah dia. Nah, kita mungkin tak mampu, tuan-tuan. Tetapi Abu Ubaidah kerana kecintaan yang lebih besar kepada Islam dan Rasulnya, ayah dia kalau menghalang bukan Islam, dia tebah. Tapi dia elok dulu nah. Sampai ada mengancam tentera Islam baru dia buat. Ya. Dalam perang Uhud Nabi dicederakan, Nabi jatuh dalam lubang, dicederakan. Dalam sirah sebut, ketika tu ada 7 orang keliling Nabi. 7 orang Ansar, 2 orang Quraisy keliling Nabi, nak jaga Nabi. Ada banyak riwayat, 30, 40 dan ke atas orang-orang Mekah mai kepung Nabi dah. Nak lawan dengan 7 ataupun 9 orang. 9 orang Islam yang sedang duk kepung pasal Nabi duk dalam. Jatuh dalam lubang. Ya, 7 orang duk jaga ni nak lawan dengan 40 orang ke atas. Seorang demi seorang pi dan seorang demi seorang tumbang. Orang Ansar pi seorang balik mai tumbang, orang Ansar pi kedua tumbang, ketiga tumbang. Macam mana nak lawan, tuan-tuan? 40 ke atas orang musyrikin ni. Sampailah giliran Talhah yang last sekali. Talhah kata, "Ya Rasulullah, mai saya pi." Nabi izinkan. Talhah pi mengamuk, tuan-tuan. Habis 40 orang. Tetapi Talhah pun tak tinggal apa pada dia. Macam mayat dah, tuan-tuan. Adat kata Talhah ni kalau tengok rupa dia pada perang Uhud, tak macam orang. Tengok ni kata mayat dah. Dia lawan 40 orang, tuan-tuan bayang. Dan dia menang. Ini bukan cerita tamil, ini cerita sirah. Memang wujud benda tu. Nah, tuan-tuan, Nabi puji, Nabi kata dalam hadis, "Iza arada," kalau mana kamu ingin, ayang zura ila syahidin yamshi ala wajhil ardi falyanzur ila Talhah. Kalau kamu semua teringin nak tengok orang yang syahid tapi hidup berjalan atas muka bumi, tengok Talhah. Nak beritahu apa? Rupa parah dia, tangan, kaki dia, badan dia tak tinggal apa dah. Kena tikam, kena tusuk, kena kepok. Tetapi nak jaga jasad Nabi jangan orang sentuh, dia rela tubuh dia jadi gelang ganti. Abu Dujana, tuan-tuan, masa nak angkat Nabi keluar, panah musuh duk mai geng-geng Khalid Al-Walid. Panah belakang badan dia satu. Dia tak lepas Nabi. Dia kata, "Ya Rasulullah, izinkan badan aku ni jadi benteng orang panah. 1, 2, dia tak lepas." Tuan-tuan, ini sayangnya mereka kerana Nabi. Nah, abang kata, kenapa mereka sayang kat Nabi sungguh-sungguh? Kerana Nabi memulakan kasih sayang itu. Nabi hulurkan dulu kasih sayang itu, tuan-tuan. Nabi tak pernah menyembunyikan cinta dia. Nabi sembahyang 1 hari dengan Muaz. Habis bagi salam, Nabi pegang tangan Muaz tiba-tiba. Kata Muaz, "Akhaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadi yauman." Satu ketika lepas sembahyang, Nabi pegang tangan aku. Nabi kata, "Inni wallahi, inni ya Muaz, inni uhibbuka." Wahai Muaz, aku cinta padamu ya Muaz. Nabi luahkan. Muaz dengar meleleh yang mata dah, tuan-tuan. Dua orang dalam masjid ni. Berdua-duaan, sweet ni Nabi dengan sahabat. "Habak, aku cinta padamu." Tuan-tuan try buat dengan kawan tuan-tuan esok. Pergi ke Mahrud, tunggu di channel, pegang. "Haji, aku cinta lama kan." Tarik tangan dia, terkejut kan. Kan buat tempat kita budaya tak sama. Tapi nak beritahu, kecintaan itu ada. Ini kena moti sungguh ni. Tapi saya janji lepas setengah kan. Boleh lagi 7 minit, 8 minit. Panjang lagi ni. Tak apa, saya try ringkaskan. Tuan-tuan, Uhud. Itu Uhud. Para sahabat berkorban demi nak jaga Nabi. No? Berapa ramai sahabat yang berjuang sungguh-sungguh demi nak jaga Nabi kan. Dan berjaya. Kemudian tuan-tuan, selepas peristiwa itu berlaku peristiwa pengusiran Bani Qainuqa kan. Yang mana tuan-tuan, ada seorang lelaki nama dia Ka'ab Al-Ashraf. Dia ni pendeta besar ataupun orang kata pop lah orang Yahudi di Mekah. Masa sebelum tu, masa peristiwa Badar, orang musyrikin Mekah kalah. Dia pergi Mekah. Dia ucap takziah kat Abu Sufyan.
Bila dia balik mai, ada kisah yang panjang lah yang akhirnya dia dibunuh. Tapi kalau saya cerita yang tu, saya tak ada cerita yang last. Tapi saya nak skip yang tu, tapi saya sebut nama. Ka'ab al-Ashraf untuk tuan-tuan buat homework. Pasal kisah pembunuhan dia menarik. Ya, yang bunuh dia Muhammad bin Maslamah dengan satu orang sahabat yang lain, saya tak ingat nama. Abu Na'ilah, dua orang sahabat ni, trik dia akhirnya dia dibunuh. Trik dia macam mana? Kata tak mau cerita tu, cerita juga. Dia pergi jumpa dengan Ka'ab. Ka'ab ni tok guru besar Yahudi. Dia beritahu, wahai Ka'ab, kami tak suka kat Muhammad lah. Tapi dia minta izin Nabi dulu lah. Ya Rasulullah, boleh tak kami nak buat trik ni? Sebab Ka'ab ni dia untouched man, dia tak boleh disentuh. Nabi kata okey. Tu dia pergi buat trik macam tu. Akhirnya dia pegang, dia kata dekat Ka'ab tu, wahai Ka'ab, wahai tuan guru Ka'ab ni. Dia bukan Ka'ab al-Ahbar tau, ni Ka'ab al-Ashraf, orang lain. Ya. Wahai Ka'ab, pakai pomade ke apa? Rambut punya lawa cantik. Dia tak kata pomade saya tambah lah, tapi nak kata dia puji rambut Ka'ab tu. Ka'ab kata, biasalah kami orang Yahudi ni kan. Nak pegang boleh? Mai pegang. Pegang tu dia tak pegang rambut. Okey, bunuh tu mati. Tu, dua orang sahabat ni berani masuk ke tengah-tengah macam tuan-tuan masuk vertikal sekarang. Macam tu punya level. Sebab apa? Sebab dia sakiti Nabi. Kisah tentang Ka'ab al-Ashraf ni Tuhan turun di Al-Quran. Yang tuan-tuan baca, tuan-tuan tahu alam tara ilal ladzina utul kitaba nasiba tu. Nah, surah apa ustaz? Ya tu. Tak ada kamu memerhatikan kepada orang-orang yang dapat keuntungan daripada kitab itu. Wa yu'minuna bil jibti wat taghut, yang beriman kepada jibti dan taghut, berhala-berhala orang Quraisy ni. Ya, wa yaquluna lil kafirina haula'i, dan berkata kepada orang kafir, ini lebih baik daripada apa yang orang Islam sembah. Sebab Abu Sufyan tanya Ka'ab, wahai Ka'ab, hang ni tok guru Yahudi, orang pandai, kami salah ke Muhammad salah? Siapa yang betul? Kami yang sembah berhala ke Muhammad yang sembah Tuhan? Ka'ab masa tu dia tahu dalam hati dia, Muhammad betul, hampa salah, hampa taghut. Tetapi kerana politik, dia memadam kebenaran. Dia beritahu dekat Abu Sufyan, hampa yang betul sembah berhala, Muhammad salah. Sedangkan dalam hati Ka'ab dia tahu Rasulullah tu betul. Tapi dia tak mau ikut sebab Rasulullah itu Arab, bukan orang Yahudi, bukan orang Israel. Itu poin dia. Ya? 5 minit. Okey. Dia kalau ceramah dalam keadaan tekanan masa ni jadi macam. Saya try lagi insya-Allah. Boleh ya? Boleh. Saya try lah, tapi saya cuba macam tu. Kita mengimbangi lah, tak lajak sangat, tak awal sangat noh. Pasal kita kena hormat juga SOP. Tapi SOP pun kena hormat kita juga. Dia ada keimbangan itu. Tuan-tuan, lah mai 5 tahun lepas, noh. Saya sambung. Boleh minum air kan? Saya jangan minum air depan orang, saya rasa bersalah. Tapi malam ni bismillahirrahmanirrahim. Baik. Saya sambung dah. Saya nak ambil cerita apa lagi ni. Kasih sayang Nabi tuan-tuan dengan para sahabat ni. Satu yang saya kata tadi Muaz, kemudian kasih sayang Nabi dengan sahabat-sahabat yang muda. Sahabat-sahabat yang pergi mengadu dekat Nabi, ya Rasulullah, ayah saya suruh kahwin dengan sekian-sekian perempuan, saya tak mau dengan sekian-sekian perempuan. Makcik-makcik yang jumpa Rasulullah tanya, ya Rasulullah, syurga tu boleh tak orang tua masuk? Nabi melawak balik, kan? Nabi pergi dengan budak-budak, dalam hadis banyak sebut. Nabi duduk dengan anak-anak sahabat ni, Nabi tanya, anak-anak sahabat ni main-mainan, tanah liat ni buat jadi macam burung. Nabi boleh duduk sekali tuan-tuan, 60 lebih, duduk dengan budak-budak 3-4 tahun. Tuan-tuan nak buat tak lagu tu? Pergi duduk sekali ni dengan budak-budak duk main-mainan. Nabi tanya ni, kan dia buat tanah liat menjadi burung. Nabi tanya, ni nama apa? Tanya burung, tanya dekat budak-budak, ni nama apa ni? Budak-budak layan, ni nama dia Boboy, ni nama dia apa? Bu nama. Nabi layan. Ego tak ada ni tuan-tuan. Padahal kekasih Allah dah. Alam tumpang kehadiran Nabi itu. Yang saya kata tadi tu, alam menantikan baginda dengan sebab terutusnya baginda Nabi. Seluruh alam untung. Wanita tak disakiti lagi, orang miskin tak ditindah lagi, pokok-pokok tak ditebang sesuka hati. Nabi larang kencing merata, Nabi larang tebang pokok. Bahkan bukan kata pokok dan orang perempuan dan orang miskin, orang kafir pun dapat untung dengan adanya Nabi. Sebab Nabi tak bagi pergi bunuh orang bukan Islam, tak tentu halal. Kalau perang berlaku pun jangan sakiti dan rosakkan rumah ibadat bukan Islam. Bukan kata orang Islam tuan-tuan, orang bukan Islam pun untung dengan adanya Nabi ini. Sebab itu kita tak boleh terima dan tak boleh faham kenapa orang bukan Islam benci sangat dekat Rasul kita ni. Sedangkan Nabi antara banyak suruh kita kawal diri daripada menyakiti mereka tanpa sebab.
Kalau mereka kenal betul-betul siapa yang bernama Muhammad ini, mungkin barangkali mereka lebih cinta berbanding kita. Sekarang kita tanya diri kita, salahnya itu letak pada siapa? Adakah mereka yang tidak kenal Muhammad, ataupun kita yang tidak memperkenalkan Muhammad? Sehingga akan sebegitu sekali mereka membenci Nabi kita. Tuan-tuan, tak boleh, tak gamuk tuan-tuan bila kita baca berita, tengok orang menghina Nabi kita, dia jadi geram. Tuan-tuan, engkau boleh sakiti kami, kau boleh hina mak bapak kami, kau boleh usir kami keluar daripada tanah dan rumah kami, jangan kau sakiti Nabi dan Rasul kami. Kami tak boleh terima. Kecintaan kita terhadap baginda Nabi SAW diikat dengan kecintaan yang begitu kuat. Hang boleh pukul aku mati hidup balik 7 kali pun hang boleh buat, tapi untuk sentuh Rasul aku jangan buat. Itu cinta orang Islam terhadap Nabi dan Rasul dia. Kecintaan itu yang kita nak pegang sungguh-sungguh tuan-tuan. Jangan lekang daripada ikatan ini, kerana syafaat itulah syafaat paling besar dia ada akhirat nanti tuan-tuan. Ustaz, saya ni bukan orang bagi-bagi Ustaz. Saya ni dosa banyak, maksiat banyak. Nabi pandang ke saya, syafaati li ummati, syafaati li ahlil kabair min ummati, Nabi kata. Dalam hadis, syafaat aku bukan takat orang masjid. Syafaat aku sampai kepada min ahlil kabair min ummati. Syafaat aku boleh sampai kepada orang yang buat dosa paling besar dalam kalangan umat aku. Boleh buat, boleh sampai. Ya? Tak ada limit syafaat Nabi. Nabi nak bagi, kita tak minta, tuan-tuan. Ya? Berapa banyak dah kisah para sahabat yang buat dosa dan kesilapan, Nabi maafkan dan Nabi sembunyikan. Tuan-tuan baca kisah Ma'is yang kata kat Rasulullah, ya Rasulullah, zanaitu fatahhirni. Ya Rasulullah, saya berzina semalam, tolong hudud saya. Nabi kata apa? Gila. Pi. Sebab apa? Nabi tahu betul tapi Nabi tak mau bagi orang lain dengar. Nabi sayang sahabat dia. Seorang wanita yang berzina sampai mengandung, main jumpa Nabi. Nabi nak kejam dah pasal dia pernah berkahwin. Tapi Nabi tanya, esok kalau kejam ni macam mana anak nanti ni? Tak ada siapa menyusu ke? Tak ada. Tak apa, balik dulu. Ya? Mai pula, ya Rasulullah, saya dah habis menyusu dah. Nabi kata pula, esok anak ni besar, siapa nak jaga dia ni? Nak pelan-pelan besar, umur 3 tahun baru nak merangkak. Siapa nak jaga dah? Tak ada orang. Balik dulu jaga anak dulu. Nanti baru mai pula. Sampai tengah tu Nabi sayang umat dia. Dan umat dia begitu setia dengan baginda. Tuan-tuan. Nabi SAW bukan dekat manusia, bukan dekat sahabat. Pokok pelepah tamar pun teriak bila Nabi jauh dengan dia. Nabi bukan kata usap budak-budak saya kata tadi tu, bukan dekat pegang tangan sahabat. Nabi usap pokok pelepah tamar tua macam pujuk budak-budak, kata perawi. Tuan-tuan tahu kisah tu kan? Yang pelepah tamar tu kan, jadi mimbar Nabi tu. Teriak ni sampai orang biasa pun dengar bunyi. Nabi turun khutbah, pujuk pokok tamar lama ni, pujuk macam pujuk anak ni, macam pujuk budak. Sebab tu saya kata alam ini tumpang rahmat ada Nabi, bukan kata kita saja. Seluruh alam, tuan-tuan. No? Nabi bersama dengan para sahabat melewati kehidupan, banyak kenangan yang indah. Saya tak sempat cerita malam ni, banyak sangat. Yang sweet, yang indah, yang manis, yang melawak, yang sedih pun ada. Kisah cinta, kisah kasih sayang Nabi bila mana berlaku gerhana bulan, Nabi keluar semayang doa kan, yang kata perawi, rokok macam tak mau bangkit, bangkit macam tak mau sujud, sujud macam tak mau naik tu. Nabi angkat tangan, Nabi doa tu, dan baca doa tu, teriak tuan-tuan, baca doa tu. Nabi kata, ya Allah, bukankah engkau telah janji engkau tidak akan azabkan umat aku selagi mana aku ada dengan mereka? Nabi takut. Tuan-tuan baca doa tu. Tapi teriak, Nabi kasihkan para sahabat, para umat ni. Dan yang Nabi paling rindu kita. Sampai Nabi duduk seorang-seorang petang-petang termenung, teriak. Sahabat tanya, ya Rasulullah, pasal apa teriak? Wa madza tabki ya Rasulullah? Kenapa Nabi teriak? Nabi kata, aku rindukan bukan sahabat, saudara aku. Kan? Para sahabat tanya, Rasulullah, kami bukan saudara ke? Nabi kata, antum ashabi, kamu sahabat aku. Tanya, siapa saudara? Nabi kata, oh umat aku yang melazimi aku, menghidupkan sunnah aku, setia dengan agamanya, walaupun tak pernah tengok muka aku. Kita, tuan-tuan. Nabi rindukan kita sehingga mengalirkan air mata. Kita lupakan Nabi bergelak tawa sampai keluar air mata, tuan-tuan. Beza kita dengan baginda Nabi. Nah, rindu Nabi kat kita, tuan-tuan. Kita hari ni umat Islam sampai tak terasa apa. Nah, kes di Perancis. Acik tanya tuan-tuan, berapa orang tahu? Kes Nabi dihina. Orang tak tahu. Nah, orang lebih concern gara-gara Gaza musim ni siapa masuk, siapa keluar. Tuan-tuan,
Nabi bila saya cuba nak pergi sampai habis ni. Nabi bila dah lama di Mekah tu berlaku banyak peristiwa kan. Satu lagi, Nabi ada satu kisah Bani Qunaiqah yang tadi saya terlepas. Depa ni tuan-tuan, depa tak setuju dengan Rasulullah lama dah, tapi depa pendam. Lama kelamaan depa makin berani, depa makin duk mengejek orang Islam duk sabar. Sampai satu masa ada satu orang perempuan, dalam hadis tak sebut nama. Dia pi di pasar Bani Qunaiqah ni, dia nak pi jual emas, nak pi gadai emas dia. Maksudnya orang Yahudi daripada dulu lagi buat bisnes. Tak ada masalah, orang Islam boleh pi. Perempuan ni pi pasar Yahudi besar, macam Bekarabu ni ramai ni. Masuk perempuan Islam tutup muka. Nak pi gadai emas. Sampai kat depan kedai tu, pemuda-pemuda Yahudi pakai ejek perempuan ni. Tu dia mai dah ketuk muka. Macam tu lah kot saya tambah dialog ni. Tapi dalam hadis kita, ejek dia. Ejek. Perempuan tu lawan. Kalau bangsanya ni mengurat anak darah orang di jalan ni, bangsa Yahudi punya perangai ni. Duk macam biasa buat ni. Dia buat lagu tu ni. Lama dah dia buat. Orang Yahudi dia buat ni. Perempuan ni tak peduli orang Islam ni. Dalam perempuan ni duk lawan tuan-tuan. Orang Yahudi duk kacau lah. Jaga cik Minah, jaga cik Nomah kan. Buat lagu tu kan. Toki kedai ni sengat-sengat dia pergi ikat kain perempuan tu, ikat di meja kedai dia. Masa perempuan tu nak lari, terlucut pakaian dia, nampak aurat dia. Dia pergelak ramai-ramai. Tu dia nak ketuk sangat. Gelak. Ditakdirkan Allah, dalam pasar tu ada satu orang Islam lelaki. Dia ada. Dia tak boleh terima tengok orang perempuan Islam kena malu, kena buka aurat macam tu. Dia bangkit tuan-tuan. Dia seorang. Dalam pasar tu mungkin ratus Yahudi. Dia mengamuk. Dia bunuh orang Yahudi di situ. Tapi kerana dia seorang, dia dibunuh mati. Dia mati kerana mempertahankan aurat dan maruah seorang wanita Islam daripada ditelanjangkan oleh Yahudi. Cerita ni sampai dekat Nabi. Nabi marah. Nabi hantar tentera usir Bani Qunaiqah keluar dengan terhina. Sampai mereka merayu dekat Nabi. Nabi tak peduli. Pi belah keluar. Sampai tahu tu. Hanya kerana satu nyawa ditarik oleh orang Yahudi. Satu tubuh orang perempuan Islam dibukakan auratnya oleh orang Yahudi. Nabi hantar tentera pi. Ironinya tuan-tuan, dunia hari ini orang Yahudi tak perlu buka aurat orang Islam. Kita sendiri buka untuk mereka. Lepas tu kita kata kita sayang Nabi. Kita buat apa dengan sunnah Nabi tuan-tuan? Sunnah Nabi untuk kita tutup dan jaga aurat wanita kita. Hari ini tak payah Yahudi buka. Kita buka untuk Yahudi. Sunnah Nabi yang kita persiakan. Tuan-tuan, saya nak tutup dengan ini. Abdullah bin Mas'ud satu ketika dia cerita. Dia kata satu ketika tu Nabi tak apa nasihat dah. Serta ada ni. Maka Nabi kata kat saya, Abdullah bin Mas'ud rawai hadis ni, dia kata qala lin Nabi. Nabi kata kat saya satu hari tu, Nabi tak larat dah. Nabi kata kat saya, Iqra' alayya al-Quran. Tolong baca kat saya Al-Quran, saya nak dengar. Abdullah bin Mas'ud kata, bila Nabi kata macam tu, dia jadi takut. Dia kata, Aqra' ilaika wa alaika unzila ya Rasulullah. Takkanlah saya nak baca kat Nabi, sedangkan Quran ni turun kat Nabi. Siapa saya ni nak baca? Dia jadi malu. Maka Nabi jawab, faqala Nabi, inni uhibbu an as'aluha. Aku sangat cinta untuk dengar bacaan itu min ghairi, selain daripada aku. Maksudnya Nabi suka dengar orang lain baca Al-Quran. Nabi suka dengar. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, faqara'tu suratan nisa. Saya pun bacalah kebetulan masa tu surah An-Nisa. Hatta iza balaghtu, sampailah sambung sampai kepada satu ayat, fa kaifa iza ji'na min kulli ummatin bi syahid. Bagaimana keadaan bila mana setiap umat itu akan didatangkan kepada mereka itu penyaksi, seorang penyaksi. Dan kepada kamu ala haula'i syahida. Dan kepada kamu Muhammad, kamu akan jadi saksi kepada haula'i umat ini. Kata Allah dalam ayat itu, nanti di akhirat nanti setiap umat itu akan didatangkan saksi untuk bagi hujah, nak hukum, nak bagi rahmat. Syurga neraka. Setiap umat itu ada nabi dia akan bagi penyaksian. Dan kata Allah dalam surah An-Nisa ini, dan untuk umat kamu Muhammad, kamu saksinya. Sampai kepada ayat itu kata Allah bin Mas'ud, kata Nabi, faskut, diam, berhenti wahai Abdullah, berhenti. Terkejut Allah bin Mas'ud, kenapa Nabi suruh berhenti?
Aku kalih tengok dia, fa iza ainahu tadrifan. Aku kalih tengok Nabi. Kenapa Nabi ketak suruh berhenti? Aku melihat di pipi Nabi mengalir di dua matanya itu air mata yang berlinangan. Kenapa? Mengenangkan ayat itu. Nabi nak kena jadi penyaksi, menjadi pengesah di akhirat nanti untuk kita. Kalau untuk yang beriman tak apalah, alhamdulillah mudah. Kalau yang tak beriman, yang kutu berhak ni, lagu mana Nabi nak bagi saksi ni? Lagu mana Nabi duk bayangkan bagaimana aku nak selamatkan umat aku yang jauh daripada Allah, tapi aku tak rela dia masuk neraka. Bagaimana aku nak selamatkan umat aku yang tak pernah peduli pun dekat aku dalam kehidupan dia, tapi aku nak selamatkan dia daripada neraka. Nabi nak kenang yang tu. Macam mana aku nak torah bagi semua umat aku ni selamat? Duk kenang yang tu tak mampu sampai sudahlah. Allah berhenti sat. Mengalir air mata Nabi, tuan-tuan. Ingat kepada kita ni. Ya. Ingat Nabi kepada kita ni. Nabi ingat, tuan-tuan. Tu poin Nabi ingat kat kita. Tuan-tuan, saya nak tutup. 2 kali tutup ni abang ni. 2 minit tutup betul. Tuan-tuan, Nabi sakit. Dalam sirah sebut antara kesan Nabi sakit itu sebab yang kata kena sihir orang Yahudi tu. Antara sebab juga. Nabi makan dengan seorang sahabat. Yang sahabat seorang lagi ni saya tak ingat nama, tapi meninggal dunia. Okey? Baik. Masa Nabi sakit tu, tuan-tuan, kisah dia panjang. Tapi saya nak petik yang orang tak cerita sangat. Tu poin saya. Yang pertama adalah kisah masa Nabi duduk sakit tu, Nabi sakit lama. Nabi keluar satu hari tu pergi masjid Zuhur masa tu. Keluar lepas sembahyang, Nabi kata kat para sahabat, siapa yang ada confession bahasa Melayu dia apa confession ni? Luahan, terima kasih. Kadang-kadang tak keluar. Luahan. Siapa yang ada luahan Nabi kata. Maka seorang sahabat kat tangan, ya Rasulullah, saya pernah kenat harta orang Islam 3 dirham. Nabi kata, siapa kenat? Masa tu saya terdesak. Saya tak tahu nak habaq kat siapa. Saya takut Allah Ta'ala murka kat saya. Nabi kata, ada duit tak? Ada. Zaid, pergi ambil duit kat dia. Bayar. Betul seorang sahabat kat tangan, ya Rasulullah, saya ni tidur banyak. Malah. Doa kat saya, Rasulullah. Nabi doa, ya Allah, kuatkan dia, kurangkan tidur dia. Amin. Sahabat yang dengar, ni peluang yang baik. Seorang demi seorang doa, seorang demi seorang mengaku luah. Makin lama makin dahsyat, sampai gemar masjid Nabi. Cerita pula yang makin dahsyat. Saya pernah tipu mak saya, ya Rasulullah. Saya pernah berzina, ya Rasulullah. Saya pernah jadi munafik, ya Rasulullah. Maka cerita sampai Sayyidina Umar tegak. Sayyidina Umar kata, hai, sudah. Ini masjid, bukan tempat cerita aib. Sayyidina Umar kata. Nabi kata, mahlan wahai Umar, tak apa. Biarkan aku doa perhabis semua ni. Apa yang mereka nak agar tidak tergantung lagi. Apa nak apa bagi tahu? Aku doa sekarang, amin. Sayyidina Umar mula tak sedar hati. Pasal pun Nabi buat benda ni? Ada benda kah yang Nabi nak selesaikan? Pasal pun Nabi nak perhabis semua benda ni? Sayyidina Umar sudah tak sedar hati, tuan-tuan. Apatah lagi dengan turun ayat sebelum itu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum tu. Telah sempurna agama untuk kamu hari itu tu. Tuan-tuan. Lepas tu Nabi balik ke kamar, Nabi sakit. Nabi minta izin kepada isteri yang lain untuk dirawat di rumah Siti Aisyah. Cerita lagi dalam sirah bagaimana disediakan besen. Nabi akan celup tangan, letak di kepala, ambil kain tutup. Sakit. Nabi doa, ya Allah, kurangkan sakaratul maut ini, ya Allah, kurangkan. Ya. Dan bila Nabi rasa nanti, Nabi kata, kalau begini rasanya, ya Allah, macam mana umat aku nak rasa nanti? Timpa ke semua ke aku, ya Allah. Tahu tu, tuan-tuan. Tak ingat ke dia tu, ingat kat kita lagi. Tuan-tuan, lepas tu peristiwa yang mana satu yang Sayyidina Abu Bakar jadi imam tu. Ini untuk orang perempuan, ya. Sebutlah Bukhari Muslim hadis ni. Yang mana pagi tu Nabi tak larat, maka Nabi beritahu kat Siti Aisyah, wahai Aisyah, tolong suruh Abu Bakar jadi imam. Masa tu Siti Aisyah dia rasa bersalah sebab dia takut orang kata kat pak dia nak ambil tempat Nabi. Maka Siti Aisyah kata, ya Rasulullah, suruh orang lain kot. Ayah saya tak larat dah. Nabi tak larat dah masa tu, tuan-tuan. Nabi kata, Aisyah, suruh Abu Bakar jadi imam. Aisyah ulang lagi, ya Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar tak larat dah. Bagi orang lain lah. Niat Siti Aisyah kerana dia tak mau kata kat ayah dia.
Nabi kata lagi, Aisyah, suruh Abu Bakar jadi imam. Aisyah kata lagi, ya Rasulullah, tak boleh kau suruh orang lain? Nabi keluar satu kalam. Hadis ni siapa riwayat? Aisyah sendiri. Nabi kata, inna kunna sawahiba Yusuf muru Abu Bakran yusalli bin nas. Kamu ni orang perempuan, perangai kamu macam perempuan-perempuan dekat istana zaman Nabi Yusuf. Dalam syarah Imam Syekh Al-Ghazali kata, maksud dia apa? Kamu nak, kamu betul je setiap masa. Kamu nak apa yang kamu nak tu, kamu mesti dapat. Sekali-kala dengar juga kata orang lelaki. Tu antara nasihat lah tu, kena ingat perempuan. Sekali-kala dengar juga. Jangan kamu jadi sama macam perempuan-perempuan sawahib Yusuf, zaman-zaman Nabi Yusuf dulu tu. Yang mereka nak, mereka betul je bila pun. Dengar. Pi suruh Abu Bakar jadi imam. Barulah Siti Aisyah suruh. Bagi seterusnya tuan-tuan, Abu Bakar jadi imam. Nabi keluar, sihat. Nabi buka tirai, para sahabat kata, cahaya di wajah. Kami sampai terlupa ni, baca surah mana dah ni. Pasal apa? Gembira, rindu dekat Nabi. Nabi senyum, Nabi buat isyarat. Teruskan semayang Abu Bakar, jangan undur. Nabi masuk balik rehat. Semua sahabat seronok. Abu Bakar dengar macam tu, Abu Bakar kata, Alhamdulillah Nabi dah sihat. So masa tu Abu Bakar balik rumah. Dalam hadis sebut, dalam riwayat sebut, rumah Abu Bakar ni jauh sikit. Jauh sikit, di pinggiran Madinah sikit masa tu. So dia kelewatan sikit. Sebab tu masa nafas hembusan terakhir Abu Bakar tak ada. Pasal dia sangka, okeylah Nabi dah keluar elok dah. Sayyidina Umar pun keluar kata, Alhamdulillah Nabi dah sihat. Rupanya tuan-tuan, itu adalah izin Allah untuk Nabi belanja wajahnya yang terakhir ketika mana hidup untuk sahabat tengok dan tatap. Itu adalah momen terakhir untuk sahabat merasakan berada di bawah lembayungan cahaya cinta dia. Nabi buka tirai subuh itu, cahaya Masjid Nabawi, seronok rasa sahabat. Nabi senyum, senyuman itu, that was the last smile from Rasulullah. Itu senyuman terakhir. Kadang-kadang Tuhan izin macam tu tuan-tuan kan. Kita pada adik-beradik kadang-kadang sakit koma lama, sedang elok sehari, rupanya malam tu dia meninggal. Ada. Kan? Tuhan nak izinkan, itu Nabi belanja last senyuman, kasih sayang, keluar jenguk sahabat, rasa aura cahaya Nabi itu tuan-tuan. Nabi masuk dan Nabi menghembuskan nafas baginda yang terakhir. Yang mana bila Nabi menghembuskan nafas terakhir tuan-tuan, bergegak Madinah. Teriakan orang-orang anak-anak dara yang tak pernah keluar rumah, keluar menangis kerana kehilangan rahmat dan nikmat dan syafaat yang terbesar. Habis dah tuan-tuan. Saya tutup yang terakhir, ditutup betul. Lepas Nabi meninggal dunia dan wafat, lepas Nabi wafat, tuan-tuan tengok berganti-ganti perang dan sengketa antara kita tak pernah putus dan sudah. Tak pernah berhenti tuan-tuan. Persengketaan sesama kita sejak Nabi wafat sampai ke 2020 ini tak pernah berhenti dan sudah. Tak pernahkah kita bergaduh tuan-tuan? Sedangkan Nabi mengajak kita bersatu dan berdamai. Apa yang kita buat dengan sunnah Nabi ini? Kadang-kadang kita bercakap dengan benda-benda yang besar, tapi kita lupa benda yang selalu Nabi tekankan. Nabi ulang ketika mana masuk hijrah mula, Nabi beritahu. Nabi ulang juga di dalam haji wida, dalam khutbah terakhir. Nabi ulang tak berhenti. Jaga hubungan sesama kita. Jangan bergaduh. Kesan kita bergaduh hari ni tuan-tuan, jadi apa kat kita dah sekarang? Sebut bila? Berapa banyak pecahan politik dah berlaku kat kita sekarang. Kesan dia apa tuan-tuan? Pecah, kita pecah. Setakat beza warna, beza lambang tak apa. Ni beza sampai fitnah, sampai mengumpat, sampai Allahu Akbar. Lepas tu kita kata sayang Nabi. Lepas tu kita tanya, ya Allah, kenapa umat hari ni lemah begini? Kita yang pelemahkan diri kita sendiri, lalu kita salahkan Allah dan Nabi. Wallahu ta'ala alam tuan-tuan. Mudah-mudahan ada jodoh kita lagi. Saya main 5 tahun lepas, saya harap saya main pula bukan 5 tahun lagi ya. Allah Ta'ala minta maaf kalau terlebih terkurang, tak susun cerita cantik-cantik, saya minta maaf. Saya pun tak ada nak prepare yang cantik-cantik kemas-kemas. Tapi terima kasih banyak-banyak kepada Jawatankuasa kerana jemputan ini. Abang jemput saya pada bulan 1, lama dah, 10 bulan. Saya tak ada nak susun. Tapi alhamdulillah ada jodoh saya main hari ni, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita ada jodoh lagi. Apa yang baik daripada Allah Ta'ala, saya minta maaf kesilapan saya dan doakan saya doakan tuan-tuan. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا في هداية العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل لنا فينا ولا معنا ولا متبعنا شقيا ولا مطردا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.